Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam Jumaat yang mulia dan barakah ini, marilah kita sama-sama mengambil sedikit waktu untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita mentelaah ilmu berkaitan dengan tanda-tanda kecil hampirnya kiamat. Sudah masuk pada segi yang ketiga kita membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Pada siri yang kedua kita telah membincangkan berkenaan dengan fitnah yang berlaku menunjukkan kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, di bawah tajuk terjadinya berbagai fitnah. Fitnah yang pertama yang kita telah baca ialah fitnah datang daripada timur, berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat yang telah disebarkan seperti Mu'tazilah, Syiah, Rafidah dan berbagai-bagai lagi agama dan teori-teori yang disebarkan sebelah timur. Dan kita telah baca kisah bagaimana penaklukan Tatar yang daripada Mongol yang telah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah kita baca pada siri yang sebelum ini. Dan hari ini rentetan peristiwa itu terjadi bermula daripada rentetan fitnah itu terjadi bermula daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh oleh pemberontak yang datang daripada Mesir. Lalu tercetusnya peristiwa yang kedua selepas daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, iaitu Perang Jamal, iaitu perang saudara yang pertama. Peristiwa ini berkait mula-mula Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Selepas itu berlaku fitnah yang kedua pada zaman Sayyidina Ali, iaitu Perang Jamal. Yang ketiga berlakunya Perang Siffin. Dan yang keempat ialah munculnya kaum Khawarij yang tak puas hati dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hari ini kita akan sambung berkenaan dengan Perang Jamal. Sebab apa berlakunya Perang Jamal ini? Perang Jamal maksudnya unta. Unta, Jamal. Dalam bahasa Arab ni banyak nama. Unta saja ada lebih kurang 40 nama. Jamal ni unta yang telah tua dah. Unta yang digunakan untuk menunggang dipanggil Jamal. Ada unta namanya Ibil. Ibil pun unta juga. Unta ni gigi sebatang nama lain. Lepas menyusu nama lain. Tengah menyusu nama lain. Baru dilahirkan nama lain. Kayanya bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bahasa Melayu kita ni,
Unta kecil. Lepas tu unta besar, unta tina, unta jatang. Tapi bahasa Arab dia ada umur 3 tahun nama ni, umur 4 tahun nama ni, bersalin gigi nama ni. Kayanya bahasa Arab ni. Sebab-sebab berlakunya, kita kena tahu dulu kisah ataupun punca berlakunya perang Jamal ni. Barulah kita nampak sebab apa berlakunya perang saudara ni. Apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh pada akhir pemerintahan dia, telah dikepung rumahnya dan dibunuh oleh pemberontak. Bila Sayyidina Uthman dibunuh, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibai'ah menjadi khalifah. Sayyidina Ali dibai'ah menjadi khalifah. Masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, keadaan pada ketika itu sangat kelang kabut, panggil kelang kelibut. Sayyidina Ali menjadi khalifah, keadaan dalam huru-hara. Masyarakat Islam Madinah, kerajaan Islam Madinah masa tu tak boleh dikawal, tak terkawal. Sebabnya berlaku fitnah-fitnah daripada luar dan campur tangan daripada golongan Yahudi yang saya sebutkan sebelum ini, kisah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi daripada negeri Yaman, dan golongan-golongan musyrikin yang berpakat dengan Abdullah bin Sabah ni untuk menjatuhkan kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Yang pertama misi dia ialah membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah dan dibai'ah oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka di sana Sayyidina Ali yang pertama tugas dia ialah menyatu padukan balik masyarakat Islam Madinah dan umat Islam. Menyatu padukan balik. Yang kedua, tugas Sayyidina Ali ialah menghukum, menjatuhkan hukuman qisas, iaitu balas bunuh ke atas orang yang membunuh pemberontak yang membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi bila nak menjatuhkan hukum ke atas pemberontak ataupun pembunuh Sayyidina Uthman ni, Sayyidina Ali memerlukan masa yang sangat panjang. Sebabnya Sayyidina Ali perlu mengikut hukum Islam yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya. Tak boleh kita nak menjatuhkan hukuman kepada sebarang-sebarang orang, supaya tidak berlaku syubhah. Jadi Sayyidina Ali perlu mengenal pasti dulu. Sebab orang yang bunuh Sayyidina Uthman ni terlalu ramai. Dia kepung rumah Sayyidina Uthman dan dia serang secara beramai-ramai. Jadi ambil masa nak tahu siapa dia, nak cari saksinya, nak tahu siapa yang bunuh, lagu mananya orang. Jadi banyak perkara. Jadi Sayyidina Ali tidak menjatuhkan hukuman secara orang panggil cara kelang kabut, mana jatuh secara mudah-mudah. Tak. Sayyidina Ali ambil masa nak menyiasat dulu. Jadi di sana ada orang yang tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Yang pertama ialah keluarga Uthman bin Affan daripada kalangan Bani Umayyah, terutamanya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Semuanya sahabat-sahabat besar belaka, bukannya orang-orang yang biasa-biasa. Semuanya melibatkan sahabat-sahabat besar. Dan yang terlibat juga dalam peristiwa ini ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu segala orang yang beriman, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Dan sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dan Talhah radhiyallahu anhu juga menyertai dalam perang Jamal ini. Perang ni dah berlaku lama. Sehari semalam je berlaku perang Jamal ni. Bila berlaku ketegangan yang sangat-sangat di Madinah, jadi Sayyidina Ali membuat keputusan untuk berhijrah ke Iraq. Nak pergi ke Kufah. Kufah ni sebuah negeri di Iraq. Nak duduk situ. Jadi anak Sayyidina Ali iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menasihatkan kepada Sayyidina Ali supaya jangan pergilah. Jangan pergi. Dan sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu juga menasihatkan kepada Sayyidina Ali supaya tidak pergi ke Kufah, meninggalkan bumi Madinah. Abu Ayyub menasihatkan Sayyidina Ali supaya tetap tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Jangan keluar daripada Madinah. Sebab di Madinah inilah tempat Nabi SAW berhijrah. Dan di Madinah ni ada jasad Nabi. Dikebumikan Nabi di Madinah. Madinah adalah benteng umat Islam pada ketika itu. Tapi Sayyidina Ali tetap berkerah juga nak pergi berhijrah ke Madinah, ke Iraq. Nak pergi ke Iraq sebabnya di Iraq ni ramai lagi orang yang akan ikut, orang yang akan bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya Sayyidina Ali pergi ke Iraq nak cari kekuatan sebab di sana ramai lagi orang yang akan ikut Sayyidina Ali. Sebabnya di Madinah sudah masyarakat sudah berpecah. Ada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni dia telah menerima hasutan, mana termakan dengan hasutan daripada golongan munafikin dan golongan orang kafir, dan setengah daripada orang-orang yang jahil. Orang Arab ni jangan kita ingat dia ni pandai belaka, dia ni duduk dekat dengan Nabi dan dia sahabat Nabi. Tapi ada juga orang Arab yang bodoh. Ada juga, sebabnya lebih kepada semangat asabiyah dia. Dia nak menjaga kabilah dia. Dia nak jaga kaum dia. Sebab di sana kita akan baca selepas ini bagaimana orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah ni berjaya mempengaruhi orang-orang Arab Badui yang tinggal di padang-padang pasir, yang tinggal di kampung-kampung, supaya membuat huru-hara sehingga tercetusnya perang antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama dengan, sehingga berperang dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa perang Jamal ni. Sebab tu perang Jamal ni dipanggil fitnah yang sangat besar yang berlaku ke atas umat Islam. Amirul Mukminin Sayyidina Ali terus bergerak ke Iraq, ke Kufah, dengan lebih kurang tak sampai 1000 orang je orang Madinah yang ikut Sayyidina Ali pergi ke Kufah. Pada Kufah tu, daripada Madinah nak ke Iraq tu makan masa berbulan lah, dekat sebulan perjalanan dengan unta. Jauh. Zaman ni tak apalah, boleh naik kereta, naik bas tak. Naik kapal terbang lagi laju. Dulu naik unta je lah di situ sini. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat yang ditugaskan di Iraq untuk mengupur orang ramai. Mengupur orang ramai, standby sudah supaya tidak berlaku perang. Sebabnya Sayyidina Ali telah mendapat maklumat daripada Mekah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk di Mekah ketika itu. Masa Sayyidina Osman dibunuh dan berlaku kacau balau di Madinah,
Sayyidina Aisyah duduk di Mekah. Jadi Sayyidina Aisyah ni tak tahulah apa yang berlaku, apa sebenarnya yang berlaku di Madinah ketika itu. Dan sebelum Sayyidina Ali nak berangkat ke Kufah, Zubair bin Awam dan Talhah radhiyallahu anhu minta izin dengan Khalifah Ali untuk pergi menunaikan umrah di Mekah. Jadi Zubair dengan Talhah ni bukan nak pergi umrah sangat, tapi nak pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, supaya Aisyah ni menjadi juru cakap kepada dua orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni, supaya bercakap dengan Sayyidina Ali, supaya Sayyidina Ali mengheret orang yang membunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Walaupun di sana kita telah baca Sayyidina Osman ni bukannya, Sayyidina Ali ni bukan saja-saja nak melengah-lengahkan hukuman, nak menjatuhkan hukuman, tapi Sayyidina Osman, Sayyidina Ali perlu mencari bukti, menjatuhkan hukum bukan dengan sewenang-wenangnya, supaya tidak terjatuh dalam perkara syubhah. Lalu Khalifah Ali menugaskan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu sepupu Sayyidina Ali, dan diikuti pula oleh Ammar bin Yasir dan puteranya Hasan radhiyallahu anhu untuk pergi dulu ke Kufah. Pergi ke Kufah dan mengumpul orang-orang Kufah yang nak berbai'ah dengan Sayyidina Ali. Akhirnya mereka berjaya mengarahkan beberapa kabilah Arab di Kufah untuk bersama Sayyidina Ali seramai lebih kurang 12,000 orang bala tentera yang nak bersama dengan Sayyidina Ali, yang nak pertahankan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perang saudara ini berlaku pada bulan Jumadal Ula. Jumadal Ula ni maknanya kalau kita bahasa Melayu Jamadil Awal. Dalam kalender bahasa Arab dia tak ada Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dalam bahasa Arab disebut Jumadal Ula dan Jumadus Sani. Jumada yang pertama dan bulan Jumadal yang kedua. Kalau kita Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Sani. Bukan Rabiul Akhir, Rabiul Sani. Tu paling tepat, dipanggil bahasa paling tepat sekali lah untuk kita baca sebut. Perang ini berlaku pada tahun 36 Hijrah. Tahun ke-36 Hijrah. Berpunca daripada fitnah yang menyebabkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh oleh pemberontak. Jadi kita nak cerita bab-bab sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, kita perlu mencari dalil-dalil yang sahih dan hadis-hadis yang ditahqiq oleh ulama. Kita tak boleh cara melulu menuduh sahabat ni tak betul, sahabat ni betul, sehingga kan di sana ada kejian-kejian daripada mulut-mulut jahat yang mengkeji Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di sana lahirlah kelompok-kelompok Syiah yang melampau. Jadi nanti kita akan baca bagaimana kelompok-kelompok Syiah ni bermula. Daripada peristiwa inilah lahirnya kumpulan Khawarij, lahirnya Syiah. Khawarij ni orang yang tambuh bersama dengan Sayyidina Ali dalam peristiwa majlis tahkim selepas daripada berlakunya perang Siffin. Dan puak-puak Syiah ni pula orang yang menyokong Sayyidina Ali secara fanatik, sehingga kan puak-puak ni mencela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kedua-dua orang ni, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anha daripada Madinah bergerak ke Kufah, ke Iraq.
Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pun mendapat maklumat bahawa Sayyidina Ali akan berpindah ke Kufah. Jadi Aisyah, Zubair dan Talhah pun bertolak ke Kufah. Misi utama sebenarnya Sayyidina Aisyah ni nak pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali, bukan nak berperang benarnya, tapi nak berbincang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nak pergi menyelesaikan masalah. Dia nak pergi menyelesaikan masalah, bukan dia nak pergi buat masalah di Kufah. Tu kita kena faham. Aisyah dapat cerita daripada Zubair dan Talhah radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Ali melambat-lambatkan menghukum orang yang membunuh Sayyidina Osman. Jadi Aisyah ni nak pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali cepat-cepat ataupun menyegerakan orang yang membunuh Sayyidina Osman tu dihukum bunuh. Sebab dia berpegang kepada ayat Quran. Bukannya dia pergi istihad saja atas semangat macam kita kok, semangat. Atas semangat aja, berjuang atas semangat tak. Bukan. Dia berpandukan kepada ayat Quran. Supaya orang yang melakukan bunuh dihukum bunuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Ke atas apa? Ke atas orang yang membunuh. Tak kira lelaki dengan lelaki ke, perempuan dengan perempuan ke, hamba dengan hamba ke, dia wajib dihukum bunuh. Jadi Aisyah berpandukan kepada ayat ni supaya menyegerakan. Tapi Sayyidina Ali dia ada alasan dia untuk tidak menyegerakan ni, supaya tidak menjatuhkan hukuman secara melulu, secara subhah. Jadi tujuannya molek Sayyidina Aisyah ni, molek tujuannya nak pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun nak berjumpa lah dengan Aisyah. Dia tahu Aisyah akan mari ke Kufah, nak berjumpa, nak berbincang. Jadi puak-puak kafir yang saya sebut tadi dan golongan munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah ni, dia menyelusup masuk ke dalam pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan menimbulkan masalah. Dialah yang mencetuskan perang Jamal ni. Kumpulan yang jahat itulah yang melakukan provokasi supaya berlaku perang antara Sayyidina Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Bila sampai di Basrah, Basrah ni satu tempat juga di Iraq. Kufah, Basrah, dulu nama-nama dulu. Alam ni pun ada lagi nama Kufah tau. Kufah di Iraq, Basrah di Iraq. Jadi selepas dihantar wakil berbincang pada malam tu, kedua-dua pasukan pimpinan Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Aisyah nak berdamai. Okey, mereka dah bersoal jawab, mereka dah berbincang. Jadi mereka ambil keputusan untuk berdamai. Jadi orang munafik dan orang Yahudi Abdullah bin Sabah ni rasa gelisah, rasa tak puas hati, rasa kalau dia berdamai kok habislah kita. Sebab puak-puak ni lah yang merancang pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi mereka pun nak berdamai, bila nak dengar nak berdamai, Abdullah bin Sabah ni dia buat satu provokasi. Dia letak separuh tentera munafikin dan orang-orang Badui yang dihasut. Orang Badui yang bodoh, yang jahil, yang tak tahu apa ni, orang Islam tapi tak tahu benda, tak tahu apa, mudah terkena pengaruh. Jadi dihasut puak-puak ni, separuh diletak di bawah tentera Aisyah dan separuh lagi diletak di bawah pasukan Sayyidina Ali.
Jadi kedua-dua pasukan ni pun pada malam tu ingatkan Aisyah dan Ali dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in boleh tidur nyenyak lah. Boleh tidur nyenyak. Dan sebab nak berdamai dan masing-masing semua nak berundur. Ali nak berundur dan Aisyah pun nak berundur. Tiba-tiba ada provokasi daripada golongan munafikin ni. Ia menyerang kemah-kemah pasukan Ali. Dan sebelah pasukan Ali membalas balik serangan daripada kemah-kemah pasukan sebelah Aisyah. Aisyah tak tahu, Ali pun tak tahu. Tiba-tiba bila berlaku pertempuran, masuk habis. Tentera yang sokong Ali, yang nak berdamai pun masuk juga, termakan hasutan dan provokasi. Dia termasuk zaman kita ni pun, kalau kena provoke kena apa pun kita akan masuk juga. Tak? Mudah. Bukan zaman dulu je mudah kena provoke ni. Kita pun zaman hari ni lagilah. Zaman yang media sosial duduk di hujung jari lagi mudah. Lagi mudah diprovokasi. Jadi berlakulah perang Jamal. Sebab apa perang Jamal dipanggil? Sebabnya Sayyidina Aisyah tu duduk di atas unta pada masa tu. Duduk di atas unta. Atas unta dulu, zaman dulu atas unta tu dia letak macam pondok, macam pondok pula. Dia panggil dalam bahasa Arab dipanggil duknah apa. Lebih kurang gitulah. Kalau saya silap tu minta maaf lah. Pondok tu, Aisyah duduk atas pondok tu masa perang berlaku. Sebab itulah dipanggil perang Jamal. Jadi Sayyidina Ali dalam keadaan kelang-kelibuk tu, Sayyidina Ali, orang yang tentera di bawah Sayyidina Ali ada 20,000 orang, dan di sebelah Aisyah ada 30,000 orang, 30,000 tentera. Sayyidina Ali masa tu menangis. Dia peluk Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai anak aku, rasanya lebih baik aku mati 20 tahun dulu lagi aku mati daripada aku hadapi fitnah yang sangat besar yang berlaku pada hari ini. Dah Islam sama Islam bergaduh. Puncanya ialah nak cari siapa yang bunuh Sayyidina Osman dan nak menjatuhkan hukuman orang yang bunuh Sayyidina Osman. Melaksanakan kisah. Tapi tiba-tiba ada jarung-jarung Yahudi, jarung-jarung daripada munafik ni mencetuskan perang antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi Khalifah Ali bila dalam keadaan kelang kabut itu, Sayyidina Ali mengarah pasukannya supaya hanya pertahankan diri je. Pertahankan diri. Orang mari pertahankan diri je. Jangan pergi bunuh apa. Tapi bila orang serang, orang nak bunuh, baru kita lawan. Itu aja. Ramai di kalangan mereka yang jahat itu menyusup masuk dalam pasukan Sayyidina Ali. Orang-orang munafikin masuk di bawah pasukan Sayyidina Ali, dan setengahnya masuk di bawah pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Khalifah Ali yang bijak di medan perang mengambil langkah dengan mengarahkan supaya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diselamatkan. Dalam keadaan kelang-kelibuk letak kawal tu, dia menyuruh adik Aisyah duduk di sebelah Ali, iaitu Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, dan adik tirinya iaitu Abdullah bin Badil radhiyallahu anhu, supaya pergi menyelamatkan Aisyah. Jadi mereka pun mula-mula sekali pergi bunuh unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah. Bila unta kena bunuh, adik Aisyah Muhammad bin Abu Bakar dengan Abdullah bin Badil ni, dia ambil Aisyah buat lari pergi susu, buat lari jauh daripada tentera-tentera Aisyah ni. Jadi bila bala tentera Aisyah ni dak nampak Aisyah, jadi semangat dia jadi kendor sikit. Ni taktik perang Sayyidina Ali. Kemudian mereka dikehendaki membawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
yang berada di dalam Sakduf. Salah, Saknah saya tadi. Sakduf, nama pondok yang duduk atas huta tu, nama Sakduf. Kurungan yang ada atas huta tu. Aisyah radhiyallahu anha dibawa ke hadapan Sayyidina Ali di tempat yang dijadikan markah operasi. Bawa Aisyah pergi ke berjumpa dengan Sayyidina Ali, iaitu tempat yang paling selamat lah. Pada masa yang sama, Az-Zubair radhiyallahu anhu dan Talhah radhiyallahu anhu turut mengarahkan para pengikut supaya mengikuti arahan Sayyidina Ali, Khalifah Ali. Jadi Zubair dengan Talhah ni dia nampak dah ada mainan provokasi daripada orang luar, golongan munafikin yang nak memecah belahkan tentera Ali dan Aisyah, supaya nak melaga-lagakan persaudaraan antara umat Islam pada masa tu. Jadi mereka pun menyuruh tentera-tentera yang berpihak kepada Aisyah ni supaya ikut arahan Sayyidina Ali, buat macam Sayyidina Ali suruh, iaitu pertahankan diri dan jangan bunuh orang, jangan bunuh tahu orang. Bila orang mari cederakan kita, baru kita lawan. Itu arahan Talhah dan Zubair kepada pengikut-pengikut dia, pasukan dia. Malangnya Talhah radhiyallahu anhu menjadi sasaran panah oleh penyerang beliau yang tidak dikenali sejak awal pertempuran lagi. Talhah mendapat syahid. Talhah ni antara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mendapat yang Nabi SAW janjikan syurga. 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Ni semua sahabat-sahabat lah ke, sahabat-sahabat berperang, Sayyidina Ali, Talhah, Zubair, Aisyah. Tapi ada provokasi daripada luar yang menyebabkan mereka berperang. Sebab tu kita tak boleh sewenang-wenangnya mencemooh ataupun mengatakan ni salah, ni tak betul, Ali betul, Aisyah salah, sehingga kan mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tak boleh, dosa besar. Sebab mereka semuanya adalah orang yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah radhiyallahu anhu termasuk dalam kalangan sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah dan mati syahid oleh Rasulullah. Malah selepas 30 tahun dibuktikan, mana selepas 30 tahun Talhah meninggal dunia, dibuktikan apabila kubur beliau dibongkar untuk dipindahkan kerana masalah ditenggelami air. Kubur Talhah tu ditenggelami air. Tiba-tiba didapati jasad Talhah masih baik, dengan hanya beberapa helai rambut beliau sahaja yang gugur. Orang mati syahid ni Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala haramkan bumi memakan jasad orang yang mati syahid. Jangan kita ingat orang mati syahid itu tubuh dia hancur lebur, tapi mereka dipelihara oleh Allah. Sebagaimana jasad orang yang menghafal Quran, orang yang mengamalkan Quran, hafal Quran dan amalkan Quran. Seperti mana jasad para nabi, itu semua jasad-jasad yang Allah Ta'ala haramkan bumi makan jasad mereka. Adapun Az-Zubair, tadi Talhah dah meninggal dunia dan mati syahid. Zubair merasakan dirinya tidak selamat, lalu beliau memanggil anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan mewasiatkan supaya membayar hutangnya seandainya beliau wafat. Dipanggil anak dia Abdullah bin Zubair supaya pergi membayar hutang dia kalau dia wafat. Az-Zubair radhiyallahu anhu tengah dalam keadaan kelang kelibuk mempertahankan diri itu, dia pun lantas keluar dari medan perang. Tiba-tiba datang kumpulan yang mengajak beliau untuk membunuh Khalifah Ali. Inilah yang saya kata tadi, golongan munafikin dan golongan orang Yahudi pimpinan Abdullah bin Sabah ni, orang yang golongan yang fanatik ni, dua kucah, sebelah pasukan Aisyah dan sebelah pasukan Ali. Jadi dia ajak Zubair supaya pergi bunuh Sayyidina Ali. Zubair tak boh.
Zubair menolak dengan kerah. Telah diriwayatkan bahawa Az-Zubair radhiyallahu anhu melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir ni masa ni tua dah. Umurnya 90 tahun dah. Umur Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni kalangan as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama-tama, sahabat-sahabat yang pertama yang memeluk Islam. Waktu Islam masih baru lagi bertapak di Mekah Al-Mukarramah. Dia adalah sahabat yang pertama. Dan keluarganya Sumayyah, Yasir yang telah dibunuh oleh Abu Jahal, yang mendapat syahid yang pertama. Ammar bin Yasir ni Allah Ta'ala bagi umur dia panjang sampai 90 tahun. Umur Ammar bin Yasir berada pada pihak Sayyidina Ali. Zubair tengok Ammar bin Yasir duduk di sebelah puak Sayyidina Ali, sebelah pasukan Sayyidina Ali. Perkara tersebut mengingatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok Ammar duduk di sebelah pasukan Ali, Zubair pun dia teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka. Celaka, Nabi kata. Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang melampau kederhakaannya. Dia mengajak mereka ke syurga, tapi mereka mengajaknya ke neraka. Ammar menyapuk, aku berlindung dengan Allah dari fitnah itu. Maknanya Nabi nak khabar dalam hadis ni, Ammar bin Yasir duduk di pihak yang benar, di sebelah Sayyidina Ali. Tapi kita perlu berhati-hati. Kita tak boleh kata Aisyah salah. Tak. Ini provokasi, macam saya sebut tadi, provokasi yang menyebabkan berlakunya perang Jamal ni. Tiba-tiba salah seorang yang bernama Amru bin Juzmus telah membunuh Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu ketika sedang menaikkan solat. Ada setengah riwayat mengatakan Zubair tertidur kerana keletihan berperang ni. Tiba-tiba orang mari bunuh Zubair radhiyallahu anhu ketika Zubair sedang tidur. Az-Zubair gugur syahid sebagai seorang sahabat yang dikasihi oleh Allah. Dan Sayyidina Ali mendapat berita bahawa Az-Zubair telah dibunuh. Jadi Sayyidina Ali kata, illan now, mereka yang bunuh Zubair akan ke neraka. Disebutkan bahawa pembunuh Az-Zubair itu telah membunuh diri. Dia bunuh diri dia sendiri selepas bunuh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Akhirnya bala tentera Khalifah Ali radhiyallahu anhu mencapai kemenangan dalam pertempuran serta berjaya menguasai dan mengawal keadaan. Seterusnya Khalifah Ali radhiyallahu anhu bila menang dah, bila keadaan dah terkawal belaka dah, muncul pula puak-puak yang munafik yang terselamat pimpinan Abdullah bin Sabah ni, dan orang-orang yang fanatik ikut Sayyidina Ali mencela Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidina Ali buat tindakan tegas. Barang siapa yang mencela ummahatul mukminin akan akan ditakzir dengan 100 kali sebatang. Sebab tu kita tak boleh sewenang-wenangnya. Jangan ikut perangai-perangai Syiah. Perangai-perangai fanatik, taksub, orang panggil taksub, membabi buta ni tak boleh. Sebab tu kita nak menghukum seseorang ataupun nak menilai seseorang dengan ilmu, bukan dengan taksub, bukan dengan fanatik. Nabi SAW duduk dalam keadaan masyarakat di Mekah pada ketika itu berkabilah, berpuak-puak. Puak-puak ni dia fanatik kaum. Fanatik. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf sepuak. Bani Adi, Bani Tamim sepuak. Ada puak masing-masing. Bila Islam datang, Islam buang belaka puak-puak tu. Bila perang sudah reda dah, Aisyah radhiyallahu anha ingin berangkat pulang lah, nak balik semula ke Madinah, nak pulang ke Madinah. Ali masih kekal tinggal di Kufah, di Iraq. Jadi
Ali dan Aisyah ni dalam keadaan molek, dalam keadaan baik, tak ada masalah. Adalah cerita-cerita pada zaman Nabi SAW kan berlaku fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mana Sayyidatina Aisyah ni duduk berdua-duaan. Fitnah yang dibawa oleh orang-orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Masa tu Nabi ada lagi. Ada. Jadi ni kisah rumah tangga. Saya tak cerita lah sini kisah tu, boleh baca sendirilah. Maknanya dulu Aisyah ni macam tak puas hati ke Sayyidina Ali. Sebabnya Sayyidina Ali bila berlaku fitnah ke atas Aisyah ni, cerita sikit kan gantung pula lagi. Bila berlaku fitnah ke atas Aisyah ni, ada mulut-mulut bercakap, tak, isteri Nabi tapi pergi isteri Nabi tapi duduk berdua-duaan dengan ada belaka, ada mulut-mulut orang ni kan, tak boleh tutup mulut orang ni. Hatta pada zaman Nabi pun. Sebab tu kalau saya ada baca pepatah lah, orang kata kalau duduk di bandar kena tebal duit. Dah duduk KL ni kena tebal duit lah. Nak ada pitih banyak, nak jalan keluar rumah je tu, isi minyak tu, naik LRT, duit kena tebal kalau duduk bandar. Tapi kalau duduk di kampung-kampung kena tebal telinga. Tak tahulah betul ke tak tu. Jadi orang duk cakap, geger duk cakap di Madinah ketika itu. Nabi ada ambil tahu je. Nabi kata, Nabi charge 100% pada Aisyah. Betul. Aisyah tak buat salah, sehingga kan Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran dalam surah An-Nur, membersihkan Aisyah daripada fitnah jahat orang munafikin Abdullah bin Ubay. Tapi Sayyidina Ali ni pun kata gini, bahasa kita lah, bahasa kita, ya Rasulullah, Aisyah ni dah jadi liability ataupun jadi masalah dah kita ni, mu cerai je lah Aisyah tu. Dok, lebih kurang gitulah, walaupun dok masuk gitulah Sayyidina Ali kata. Terlepas cakap nak macam mana. Jadi Aisyah dengar, Aisyah dapat tahu Ali ni tak berahi ke dia, suruh Rasulullah. Jadi start pada tu lah dia kurang sikit dengan Sayyidina Ali ni. Jadi dalam peristiwa Jamal ni, dia alhamdulillah dia berbaik balik dengan Sayyidina Ali. Selepas pada peristiwa-peristiwa ni berlaku, Sayyidina Ali pergi hantar balik dan minta maaf dengan Aisyah, dan Aisyah pun minta maaf balik dengan Ali. Alhamdulillah. Inilah kita nak sebagai orang Islam, ada sikap bermaaf-maafan. Tapi apa, sejam dah ke? Dah ya. Cerita memang sedap cerita ni. Hak tekan cerita lah. Serok suara-suara, hak tekan dengar tak apa. Fitnah yang kedua selepas berlakunya perang Jamal ialah perang Siffin. Perang Siffin pun berlaku sebabnya daripada rentetan peristiwa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dibunuh. Itulah juga perang Siffin berlaku. Perang Siffin ni selepas tamat dah perang Jamal, selepas okey dah perang Jamal, mari pula perang Siffin. Ni Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali meretah ni memang Allah Ta'ala uji betul-betul Sayyidina Ali pada ketika ni. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang Nabi janji syurga ni memang berjuang berhabis-habisan. Memang Allah Ta'ala uji. Kita pun kalau Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala akan uji. Tapi Allah Ta'ala dah uji lebih pada kemampuan kita. Allah Ta'ala uji setakat yang kita mampu saja. Jadi bila marilah ujian, Allah Ta'ala beri ujian kepada kita, kita kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurut sangkaan hamba-Nya, mengikut sangkaan kita. Bila Allah Ta'ala memberi ujian, kita bersabar. Dan bila Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi kasih sayang, kita bersyukur. Sabar dengan syukur ni benda yang payah. Antara sabar dan syukur ialah syukur paling payah lagi daripada sabar. Kita boleh bersabar sebab kita susah, kita apa, tapi bila Allah Ta'ala bagi nikmat, kita nak bersyukur tu, kita hanyut, takut kita hanyut. Kita tak dapat lagi apa tu apa ni, tak. Kita boleh sedap cakap lah, macam kita boleh benda tu, tak. Jadi Allah Ta'ala tetapkan, takdirkan hidup kita begini, kita terimalah, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Perang Siffin. Fitnah yang kedua iaitu Perang Siffin. Daripada Perang Siffin inilah berlakunya timbulnya golongan Khawarij. Perang Siffin ini berlaku adalah perang saudara juga, macam perang Jamal. Perang Siffin ini sama macam perang Jamal, orang Islam dengan orang Islam. Perang Jamal orang Islam dengan orang Islam, dan diprovokasi oleh golongan munafik dan orang yang fanatik taksub. Perang Siffin ini pun berlaku perang saudara juga pada tahun 37 Hijrah. Mana lepas pada setahun 36 Hijrah berlaku perang Jamal. 37 Hijrah berlaku perang Siffin. Kita sikit lagi lah. Kita akhir dengan perang Siffin. Nanti kita akan sambung dengan Khawarij. Khalifah Ali radhiyallahu anhu terpaksalah menghadapi dengan perasaan yang sangat sukar bila berlakunya perang Siffin pula. Dah habis lagi, dah tenang lagi perang Jamal, mari pula perang Siffin. Hal ini kerana peristiwa ini melibatkan salah faham dalam berijtihad bagi melaksanakan hukum kisah. Mana tak sabar dalam melaksanakan hukum kisah. Tak. Keluarga Uthman radhiyallahu anhu yang berhak terhadap darah dan diri beliau adalah daripada kalangan Bani Umayyah. Sayyidina Uthman ni daripada kalangan Bani Umayyah. Dan pemimpin Bani Umayyah ketika itu ialah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, anak kepada Abu Sufyan. Muawiyah ni, Abu Sufyan yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah. Ia adalah pengganti Abu Jahal. Bila Abu Jahal mati dibunuh dalam perang Badar, Abu Sufyan menjadi pemimpin di Mekah. Dan dia masuk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Abu Sufyan ni, dan anak dia namanya Muawiyah bin Abu Sufyan ni dilantik menjadi gubernur pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gubernur di Syam. Syam ni Syria, Palestin, situlah. Hal ini disebabkan nenek Uthman radhiyallahu anhu sebelah ibunya ialah saudara kembar kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasulullah. Tambahan pula Uthman ialah menantu Nabi. Ia ada pertalian saudara dengan Nabi SAW, golongan ahli bait juga. Dan menantu Nabi Sayyidina Uthman ni, manakala isteri Rasulullah iaitu Ummul Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ummahatul mukminin. Nabi pun berkahwin juga dengan anak Abu Sufyan iaitu Ummul Habibah. Jadi isteri Nabi pun ada di dalam kalangan Bani Umayyah. Ummul Habibah ni dia pun nak menutup bela juga ke atas Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab dia daripada kabilah Bani Umayyah, dia nak menutup bela juga. Jadi baju yang Sayyidina Uthman pakai ketika Sayyidina Uthman dibunuh tu, dan ada kesan darah lagi, baju tu tidak dibasuh. Baju tu disimpan dengan rapi oleh Ummul Habibah. Jadi Ummul Habibah ni masa tu duduk di Madinah. Dia pun menghantar baju yang Sayyidina Uthman pakai masa dibunuh tu, hantar kepada Muawiyah di Syam, dikirim, dipoh ke Muawiyah. Pakaian itu disimpan dalam keadaan masih berlumuran darah, disertakan jari Nailah radhiyallahu anha. Nailah ni isteri kepada Sayyidina Uthman. Jari maknanya dalam rumah masa pemberotak
menyerang Sayyidina Osman tu adanya Sayyidina Osman dan isterinya Nailah. Nailah nak pertahankan Sayyidina Osman sehingga kan jari dia terpotong. Tak tahulah jari telunjuk ke hatu kiking, tak tahulah jari mana. Disebut jari dia terpotong. Dan jari Nailah pun disimpang oleh Ummul Habibah beserta dengan baju yang dipakai oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi dia kiringlah baju dengan jari Nailah tu ke Syam. Bila tengok, maka tindakan tersebut mencetuskan kemarahan yang semakin diapi-apikan. Muawiyah ni dah lah tak puas hati dah dengan Sayyidina Ali, dan sehingga kan Muawiyah ni tidak membai'ah Ali sebagai khalifah. Tak bai'ah Ali sebagai khalifah. Sayyidina Ali ni atau wakil-wakil dah supaya atau wakil ni supaya membai'ah supaya Muawiyah ni macam gubernur. Ginilah kalau sistem Malaysia kita ni, gubernur ni maknanya menteri besar. Sayyidina Ali ni Perdana Menteri, khalifah, Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ada menteri besar tu, menteri besar sini. Jadi menteri besar di Syam ni, Muawiyah ni tidak bai'ah dengan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Jadi masalah lah bila tak bai'ah ni, nak uyarahan dia memang orang tak patuh lah sebab tak ada bai'ah. Muawiyah yang menerima pakaian itu pula berasa sangat marah. Dah lah kawan tu lah nak marah dah kali. Tiba-tiba mari sampai Allah baju buat penuh dengan darah Osman ni. Lagilah dia nak marah. Dan berasa sangat marah kerana ramai kalangan penjenayah itu berlindung dan dengan menyusup masuk ke dalam kalangan pengikut Ali. Muawiyah tahu orang yang membunuh Sayyidina Osman ni ada dalam puak yang menyokong Ali. Mereka ni berlakon je, bukan dia sokong Ali. Dia berlakon. Bukannya dia sokong Ali. Dia tak sokong Ali. Dia berlakon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia berlakon sokong Ali. Dia tak sokong pun. Puak-puak Abdullah bin Sabah dan golongan munafikin, dia duduk di belah Ali. Dan Muawiyah tahu puak-puak ni banyak duduk di bawah pasukan Ali dan menyokong Ali. Orang yang bunuh Osman ni duduk dengan Ali. Dan Muawiyah tuduh orang Ali membela orang yang membunuh Osman. Jadi kau marahlah kawan tu. Di samping itu Muawiyah radhiyallahu anhu juga berhak menuntut balasan daripada darah Osman. Yang syahid dibunuh Muawiyah ni kabilah dia lah Osman tu. Tambahan pula Khalifah Osman adalah ketua negara. Dah orang bunuh Perdana Menteri, orang bunuh ketua negara. Sayyidina Ali dah laksanakan hukuman kepada orang yang bunuh ketua negara. Itulah ijtihad dia. Perbezaan ijtihad. Berbeza ijtihad. Muawiyah radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi belaka. Kita tak boleh nak kata, Muawiyah awak salah, Ali betul, Ali salah. Jangan. Walaupun di sana ada ulama-ulama yang mengarang kitab. Ada yang kata Ali betul, ada yang kata Muawiyah betul. Kita jangan cepat-cepat nak menuduh para sahabat, sebab mereka semua ni radhiyallahu anhu belaka. Orang yang mendapat keredaan Allah dan Rasul. Perdana Menteri sekarang bagus, alhamdulillah. Muawiyah radhiyallahu anhu tidak menerima alasan Khalifah Ali yang tidak mahu peristiwa perang Jamal berulang. Sayyidina Ali ni dia ada pengalaman dah perang Jamal berlaku, supaya tak berlaku lagi perang saudara tu, supaya tak berlaku lagi perang saudara. Dari Muawiyah ni berkerah juga nak lawan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali menghantar utusan. Usaha memujuk Muawiyah radhiyallahu anhu
Menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir menyebut dalam kitabnya Bidayatul wan Nihayah bahawa Khalifah Ali mula-mula menghantar Bashir bin Amr al-Ansari, Sa'id bin Qis al-Hamadani, Syabat bin Rubi'i al-Tamimi supaya memujuk Muawiyah supaya jangan peranglah dengan Ali ataupun membai'ahlah Sayyidina Ali. Tapi kerah juga Sayyidina Ali, Muawiyah ni kerah nak lawan juga. Nak lawan juga dengan Sayyidina Ali. Muawiyah ni dia kata Sayyidina Ali ni dak adil, dak menjatuhkan. Ni datang daripada peristiwa pembunuhan Osman lah. Berlaku perang Jamal, perang Siffin yang kita baca sekarang ni. Al-Hasan radhiyallahu anhu, maknanya anak Sayyidina Ali, cucu kesayangan Rasulullah pun kata, wahai ayahku, ya Aba, biarkanlah saja nanti menumpahkan darah, jangan caralah Muawiyah walaupun dia berkerah denganmu, tak boleh bai'ah, jangan cara, katanya Al-Hasan, biar saja, dia takut berlaku lagi macam perang Jamal. Tapi Khalifah Ali radhiyallahu anhu tetap bertegah dengan keputusan untuk beliau segera berperang dengan Muawiyah. Sayyidina Ali nak berperang dah, nasihat dah, atau wakil berapa orang dah, 4-5 orang atau wakil, tapi Muawiyah tak dengar juga. Jadi Sayyidina Ali pun buat keputusan nak berperang juga dengan Muawiyah. Muawiyah pun berkerah juga. Seterusnya Khalifah Ali radhiyallahu anhu bergeraklah daripada Kufah nak ke Syam, dan akan berjumpa di Siffin, tempat nama Siffin, sebab itulah berlakunya nama perang Siffin. Perang ini berlaku di Siffin. Sahabat sama sahabat berperang. Khalifah Ali mendapat sokongan kuat, berjaya mengumpul bala tenteranya dan tetap bergerak ke Siffin. Walaupun dikatakan bahawa puteranya Al-Hasan, Sayyidina Hasan, memujuk Sayyidina Ali supaya jangan keluar, takut berlaku perang seagama, tapi Sayyidina Ali berkerah juga nak pergi. Istihad Sayyidina Ali, Muawiyah ada istihad dia, Sayyidina Ali ada istihad dia. Antaranya ialah hanya menghadapi penyerang sahaja dan membiarkan mereka yang berundur. Ada orang yang nak berundur, kalau kita berperang nanti orang berundur jangan pergi kejar, orang mari serang je kita lawan. Begitulah taktik perang Sayyidina Ali ni. Macam perang Jamal juga. Khalifah Ali mengempalai sendiri pergerakan tentera sehingga sampai di Siffin, kawasan sempadan antara Iraq dan Syam. Wilayah Iraq dengan wilayah Syam jumpa di Siffin. Telah diriwayatkan bahawa tentera Ali mengambil tempat di lapangan tanpa kemudahan air. Adapun tentera Muawiyah pula berada di kawasan bukit dalam keadaan mendapat bekalan air. Bila sampai di Siffin itu, tempat pasukan Ali nak berkemah, tak ada air. Dan tempat awak ada air telah diambil oleh pasukan Muawiyah. Menurut cerita yang lain pula, berlaku rundingan supaya kedua-dua belah pihak mendapat bekalan air. Dah orang Islam dengan orang Islam, masih ada lagi semangat agama, cintakan kedamaian ada lagi dalam diri dia. Tak? Jadi mereka pun berbincang. Orang belah Ali pun boleh ambil air, orang belah Muawiyah pun boleh ambil air. Mereka ni tak Ali berpegang kepada orang yang membunuh Sayyidina Osman zalim, dan Muawiyah pun berpegang orang yang bunuh Sayyidina Osman zalim. Cuma ijtihad dia berbeza. Muawiyah kata segerakan, Ali kata nanti dulu sebabnya kena siasat dulu, tak boleh jatuh hukum berharang-barang kali. Kedua-dua belah pihak memiliki para sahabat dan ulama radhiyallahu anhu. Bersama Khalifah Ali ialah Ammar bin Yasir sebagai
antara sahabat terawal memeluk Islam ketika itu. Beliau telah pun berusia 90 tahun masa itu. Ammar bin Yasir duduk sebelah Ali. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi. Orang yang Nabi doa ketika Abdullah bin Abbas masih kecil lagi. Nabi doa. Sehingga kan Abdullah bin Abbas ni orang sangat alim dalam tafsir Quran. Dan bagi pihak Muawiyah pula ada Amru bin Al-As. Sahabat-sahabat besar pula ke ada ni, dua-dua kumpulan ni. Tambahan pula pertelingkahan berlaku kerana berkhilaf dalam pelaksanaan hukum Islam terhadap penjenayah yang mengorbankan Khalifah Uthman bin Affan. Berlaku khilaf je. Tetapi keburukan yang berlaku apabila terus adanya peranan si Yahudi Abdullah bin Sabah. Sebab tu kita orang Islam ni jangan cepat sangat terpengaruh dengan dakwah daripada Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara ni tak akan reda kepadamu sampai bila-bila. Hatta, sehingga tattabi', kamu ikut amillatahum, jalan hidup mereka. Tidak suruh mu tukar agama daripada Islam pergi masuk ke kafir, daripada Islam masuk Yahudi, masuk Kristian. Tak. Ikut jalan agama je. Ikut jalan cara hidup kafir je. Ikut cara hidup orang Yahudi je. Jadi lepas ni kita akan baca tanda-tanda kecil kiamat. Orang Islam mengikut umat yang terdahulu. Ikut Nasara, ikut Yahudi. Kalangan munafik itu pula bercampur dengan yang jahil, fanatik kekeluargaan, asabiyah, semangat kabilah yang bukan daripada ajaran Islam. Sebab itulah berlakunya perang Siffin ni berlaku. Berperang lah. Berperang. Sehingga kan ada yang terbunuh. Tapi atas kebijaksanaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka lahirlah majlis tahkim. Majlis tahkim lahir daripada hasil daripada peperangan Siffin ni. Saya rasa setakat tu dululah. Jadi kita akan sambung balik selepas ini berkenaan dengan majlis tahkim. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada tak faham ke? Boleh nak tanya apa-apa ke? Silalah. Tak ada dah. Walaupun peristiwa peristiwa Siffin ni, perang Siffin ni berlaku dengan pertempuran senjata, tapi mereka tidak mengkafirkan sebelah pihak dengan sebelah pihak yang lain. Dah kata lah, mu keluar pada Islam, mu ni dah ikut Ali, mu ni terlalu taksub ke bawah, tak ada. Tapi mereka masih lagi ada dalam hati dia nakkan semangat keagamaan dan kedamaian. Dia nak Jadi kesimpulan daripada peristiwa majlis tahkim ni, Allah Ta'ala ada berpandukan kepada firman Allah Ta'ala, jika mereka berangkat bersama-sama kalian, nescaya mereka tidak menambah kalian selain daripada merosakkan belaka. Maknanya orang kafir, orang munafik ni masuk dalam golongan orang Islam, orang mukmin, orang yang menyokong Ali, orang menyokong Muawiyah. Dia mari bukannya ia nak menyokong kita, tapi nak merosakkan kita. Benarlah firman Allah Ta'ala menunjukkan bahawa kumpulan ini berjaya menyusup masuk ke dalam saf umat Islam. Dia berjaya masuk, khususnya pada zaman kelemahan, sehingga berjaya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah bertempur beberapa hari dan bulan, tiba-tiba gugurnya Ammar bin Yasir
radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir pun meninggal dunia. Jadi kita sambung baliklah peristiwa majlis tahkim. Jadi kita akan sambung pada hari Ahad malam Isnin ni pula. Kelas kita ni 3 kali seminggu je. Selepas daripada Isyak, insya-Allah pukul 9.30 malam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.